Masih PDPR, praktikum fasa 2, 28 Jun. Maksudnya masih kena PDPR. Macam mana nak uruskan semua borang-borang RPH kalau kita praktikum secara PDPR di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya masih Cikgu Syamimi. Cuma video pada kali ini bukanlah video mengenai perkongsian bahan PDPR, tapi video pada kali ini ialah berkaitan dengan perkongsian saya mengenai e-portfolio praktikum yang telah dibangunkan ataupun yang telah diperkenalkan oleh unit praktikum IPG Kampus Ipoh. Kenapa kita nak cerita tentang e-portfolio praktikum ni? Kerana e-portfolio praktikum ini merupakan salah satu pembaharuan yang telah diperkenalkan oleh unit praktikum IPG Kampus Ipoh bagi memudahkan pelajar, pensyarah, pihak sekolah maupun pihak pemantau untuk melihat perkembangan sepanjang seorang pelajar itu menjalankan praktikum untuk melihat dokumen ataupun RPH secara maya. Kerana untuk praktikum pada baru-baru ini, praktikum dijalankan 100% di rumah disebabkan kerana semua sekolah menjalankan PDPR iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi cikgunya pun mengajarlah di rumah, pemantauan pun secara alam maya sahaja. Jadi jom kita lihat apakah kelebihan ataupun bagaimanakah penggunaan e-portfolio praktikum IPG Kampus Ipoh ini dapat memudahkan semua pelajar yang sedang berpraktikum. InsyaAllah semoga ia menjadi panduan ataupun rujukan buat para pelajar yang akan berpraktikum ataupun buat para pensyarah ataupun staf dari IPG lain untuk jadikan e-portfolio praktikum yang dibangunkan oleh IPG Kampus Ipoh ini sebagai satu rujukan pada masa hadapan. Jom kita lihat. Baiklah, ini merupakan muka hadapan e-portfolio praktikum. Baiklah, sebelum saya terangkan lebih lanjut mengenai e-portfolio praktikum ini. E-portfolio praktikum ini kami menggunakan Google Site sebagai tapak untuk menghasilkan e-portfolio praktikum. Jika sebelum ni kami pernah menggunakan Google Classroom untuk dijadikan sebagai gantian e-portfolio praktikum maujud yang kebiasaannya kita gunakan file putih tu, file putih tebal tu, tapi untuk kali ini dengan inisiatif unit praktikum IPG Kampus Ipoh telah memberi cadangan ataupun telah membangunkan e-portfolio praktikum menggunakan tapak Google Site. Tapak Google Site ini sangat membantu kerana jika penonton ataupun rakan-rakan yang sedang melihat video ini dapat kita lihat e-portfolio praktikum ini seperti blog, tapi dia bukan blog, dia menggunakan Google Site dan juga mirip seperti website. Tapi juga bukan website kerana untuk menghasilkan website tu lebih sukar berbanding menggunakan Google Site ini. Google Site ini sangatlah mudah untuk dikendalikan. Macam mana mudah untuk dikendalikan tu? Baik untuk pelajar untuk edit ataupun buat pemantau yang ingin melihat e-portfolio praktikum ini. Jom kita lihat apakah yang ada dalam e-portfolio praktikum IPG Kampus Ipoh ini. Okey, baiklah. E-portfolio praktikum ini adalah kepunyaan setiap pelajar yang sedang berpraktikum lah. Contoh saya sendiri, Nur Syamimi binti Omar. Jadi ini merupakan e-portfolio praktikum peribadi. E-portfolio praktikum peribadi saya sendiri. Yang mana di bahagian muka hadapan akan ada ruangan untuk kita letakkan gambar pelajar, nama saya, maklumat nombor IC, maklumat subjek teras, maklumat pensyarah, nama pensyarah pembimbing, nama guru pembimbing. Dan juga di bahagian muka hadapan ini juga ada disediakan dua pautan yang mana jika kita klik dua pautan ini akan bawa terus ke laman tapak unit praktikum mengenai praktikum. Jadi jika pemantau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai praktikum ataupun mengenai e-portfolio ini, mereka boleh klik link yang disediakan dan dapat baca maklumat ataupun info yang disediakan di tapak unit praktikum yang telah disediakan. Okey, di muka hadapan juga ada jadual penyediaan guru pembimbing, jadual penyediaan pensyarah penyelia sebagai panduan. E-portfolio praktikum ini juga ada menyediakan pelbagai maklumat dan info yang diperlukan oleh pemantau jika ingin mengetahui maklumat mengenai pelajar tersebut. Jadi dalam e-portfolio praktikum ini ada disediakan beberapa menu yang dapat dilihat di bahagian atas ini untuk memudahkan pemantau, guru besar, guru-guru ataupun sesiapa sahaja yang ingin melihat e-portfolio praktikum pelajar tersebut. Jadi ini adalah portfolio praktikum saya dan kita dapat lihat menu di bahagian atas ni ada e-portfolio, ada ERPH, ada rekod kehadiran, penyediaan dan bimbingan, BBM, rujukan dan My Forums. Jadi jom kita lihat satu persatu. Okey, ini adalah
pautan ataupun menu e-portfolio yang mana kita dapat lihat di bahagian atas ini dah ada dah senarai isi kandungan bagi menu e-portfolio. Ada maklumat diri, maklumat sekolah, maklumat tugas, maklumat kurikulum, maklumat co-kurikulum, jurnal dan lain-lain. Contohnya, pemantau ingin melihat maklumat diri. Okay, tekan di bahagian maklumat diri, akan pergi ke bahagian maklumat diri dan kita hanya klik di bahagian atas ini untuk mengetahui maklumat yang terdapat dalam senarai ini seperti divider, biodata, surat pengenalan diri. Bila klik di bahagian ini, akan bawa pergi ke Google Drive. Jadi jika guru pembimbing ingin melihat maklumat biodata guru pelatih, hanya klik maklumat yang diperlukan. Dan akan keluarlah paparan maklumat yang diperlukan. Contoh saya tekan tentang biodata. Akan keluarlah biodata pelajar iaitu biodata diri saya. Di sini guru boleh lihat teruslah apa maklumat yang mereka ingin baca. Ada maklumat diri saya, tinggal di mana, nama, IC dan sebagainya. Itu adalah untuk menu e-portfolio. Seterusnya kita pergi lihat kepada menu ERPH. Sama juga di bahagian atas terus ada isi kandungan yang ada dalam ERPH ini. Ada apa? Contohnya ada falsafah pendidikan kebangsaan, visi dan misi. Ada isi kandungan, ada biodata guru pelatih, ada jadual waktu, surat perkeliling dan sebagainya. Dan yang paling penting, RPH ini sememangnya menjadi fokus utama jika ada pemantau ataupun guru pembimbing, pensyarah pembimbing ingin melihat rekod mengajar guru pelatih. Adakah guru pelatih itu betul buat rancangan pengajaran harian? Jadi di bahagian menu ERPH ini adalah tempat untuk mereka melihat RPH pelajar tersebut. Jadi berdasarkan senarai yang ada ni, tak klik di bahagian senarai pun tak apa. Okey, boleh scroll ke bawah. Okey, boleh lihat ada pelbagai maklumat yang boleh didapatkan menggunakan e-portfolio praktikum ini. Contoh, ingin lihat pertemuan perbincangan profesional ataupun ingin lihat maklumat pensyarah penyelia dan guru pembimbing. Okey, boleh klik di bahagian itu dan terus pergi ke maklumat yang diperlukan. Ini contoh maklumat pensyarah penyelia dan guru pembimbing. Lengkap terus ada disenaraikan dan ada dalam Google Drive. Kita lihat semula, nak lihat RPH yang telah dimuat naik. Contoh RPH yang dimuat naik. Okey. Semua maklumat yang diperlukan ada dekat dalam Google Drive. Macam mana maklumat-maklumat ni ada dalam Google Drive? Pelajar itu sendiri perlu muat naik dalam Google Drive dan terus link dengan Google Site iaitu e-portfolio praktikum itu tadi. Tak perlu nak muat naik banyak kali. Okey, contoh RPH teras. Okay, kita tengok minggu ke-11. Okey, ada dua RPH yang telah dimuat naik. Ini contoh RPH. Okey, pengguru pembimbing, pensyarah pembimbing ataupun rakan sepraktikum, rakan-rakan ingin lihat sebagai bahan rujukan pun boleh terus lihat menggunakan e-portfolio praktikum yang menggunakan tapak Google Site itu tadi. Mudah, ringkas, cepat dan tersusun. Okey, itu adalah bahagian ERPH. Cuba kita lihat di bahagian rekod kehadiran. Ada apa di bahagian rekod kehadiran? Kita tekan menu rekod kehadiran. Okay, ada borang kehadiran, ada rumusan kehadiran. Semua telah lengkap ada di sini, boleh dilihat terus. Okey, ini adalah menu penyeliaan dan bimbingan. Penyeliaan dan bimbingan ini juga adalah salah satu menu yang mana pelajar perlu lengkapkan untuk melihat bagaimana proses panjang praktikum itu berlangsung. Adakah telah menjalankan penyeliaan pertama, penyeliaan kedua, penyeliaan bersama, markah-markah penyeliaan, borang PR1. Di sinilah ditempatkan borang-borang tersebut. Okay, dapat lihat borang PR1, borang kolaboratif teras, RPH bimbingan maya teras, bimbingan elektif, kolaboratif elektif. Okey, kita lihat contoh borang PR1 bimbingan teras. Baik. Ini adalah beberapa borang PR1 yang telah dimuat naik oleh saya. Yang telah ditandatangan, diisi oleh guru pembimbing, saya muat naik ataupun ada segelintir yang guru pembimbing muat naik terus. Macam tu pun boleh juga. Ini contoh borang PR1. Semua boleh dilihat menggunakan e-portfolio praktikum ini dengan mudah. Okey, dan tersusun. Yang paling penting adalah yang tersusun. Okey. Ni semua dah ada dah. Tanda tangan dah diisi walaupun secara maya. Tak ada masalah pun secara maya ni. Adalah lebih memudahkan jika kita sama-sama belajar untuk mengefektifkan apakah penggunaan aplikasi yang telah disediakan. Okey, baiklah. Ini seterusnya adalah menu BBM.
Menu BBM ini saya menempatkan BBM teras, BBM elektif, hasil kerja murid saya dan juga rakaman mengajar Google Meet. Sedia maklum PDPR ini adalah secara maya, jadi bukti-bukti hasil itu semua perlu direkodkan supaya tiada apa-apa isu berbangkit. Tapi walaupun ada isu yang berbangkit setelah itu, kita ada bukti. Bukti rekod yang telah kita simpan. Jadi sangat penting untuk menyimpan segala bukti. Contoh ini adalah bahagian BBM teras. Jom kita tengok apakah BBM teras yang telah saya sediakan. Okey, ni BBM. Okey, kita lihat minggu 2. Saya meletakkan PowerPoint lah. PowerPoint ataupun bahan-bahan mengajar saya. Okey, kita tengok pula bahagian BBM elektif. Sama juga saya meletakkan PowerPoint. Okey, ataupun bahan kuis ke yang telah saya buat. Ini adalah contoh hasil kerja murid. Okey, contoh hasil kerja murid pun saya muatkan dalam e-portfolio praktikum ini di bahagian BBM. Contohnya hasil kerja murid bagi elektif pendidikan seni. Saya ajar pendidikan seni. Ini adalah contoh hasil murid. Jom kita lihat contoh hasil hulaman buih sabun. Okay, di sini adalah gambar karya-karya anak-anak murid saya yang telah saya kumpulkan dan saya letakkan dalam satu folder, dalam satu file dalam Google Drive dan terus link dengan Google Site e-portfolio praktikum itu tadi. Okey, itu hasil kerja murid. Kita tengok pula rakaman mengajar. Rakaman mengajar teras bahasa Melayu. Okey, ini adalah beberapa lah rakaman Google Meet yang telah saya muat naik ataupun saya kemas kinikan file ni. Saya tempatkan beberapa rakaman Google Meet yang saya ada. Saya letakkan dalam satu folder sebagai bukti juga. Bukti bahan mengajar. Okey, jadi dekat dalam e-portfolio praktikum yang telah disediakan oleh unit praktikum ini, ada pelbagai lagi kemudahan. Contohnya ada menu rujukan. Apakah rujukan yang telah digunakan oleh guru pelatih? Contohnya ada di SKP, buku teks, SKPMG, maklumat-maklumat yang diperlukan lah. Dan yang seterusnya ialah My Forums. Menu My Forums. My Forums ini adalah satu laman yang mana memang digunakan oleh semua pelajar yang sedang berpraktikum, bukan sahaja di IPG Kampus Ipoh tetapi di semua IPG untuk kita melengkapkan maklumat yang diperlukan seperti jurnal, RPH ataupun borang penyeliaan. Semua akan ada dalam My Forums. Jadi dapat lihat bahawa e-folio praktikum ini amat lengkap dan tak ada perbezaannya pun dengan fail putih yang selalu digunakan yang tebal, perlu print kertas. Tapi walaupun hanya dalam alam maya, kita dapat melengkapkan semua maklumat yang diperlukan dengan mudah dan cepat. Dan siap ada tambahan link untuk ke My Forums. Baiklah, seterusnya saya kongsikan sedikit bagaimana cara untuk mengedit ataupun menyunting e-folio praktikum IPG Kampus Ipoh. Seperti yang telah saya beritahu, e-folio praktikum ini kami diberikan tapak kosong, tapak yang telah dibuat oleh unit praktikum, tetapi maklumat, gambar, semua itu perlu kami muat naik ataupun perlu kami susun maklumat itu sendiri dalam Google Site ini. Jadi ini adalah tapak untuk mengedit, menyunting kami punya e-folio praktikum. Yang dapat lihat adalah kotak-kotak ni untuk kami editkan. Contoh gambar ni boleh buang, boleh edit gambar orang lain ataupun boleh masukkan gambar yang terbaru kalau ada gambar yang terbaru. Sangat mudah untuk mengendalikan e-portfolio praktikum ini menggunakan Google Site. Sangat mudah berbanding menggunakan Google Classroom ataupun menggunakan Blogspot, menggunakan website. Google Site ini memadai untuk menyediakan e-portfolio praktikum. Okey. Jadi di sini bolehlah tambah kalau ada nak tambah. Kita cuba tambah. Table of content bukan. Okey, kita tambah placeholder. Tambah placeholder ni bolehlah tambah maklumat apa-apa yang hendak ditambah. Okey, contoh nak tambah maklumat dari Google Drive. Google Drive tu mana kita telah lengkapkan semua maklumat kan? Boleh ambil saja maklumat dari Google Drive. Okey. Okey, pergi ke folder praktikum ataupun nak tambah gambar. Boleh saja tambah gambar. Okey, ini adalah contoh cara untuk mengedit, menyunting folio praktikum dengan mudah menggunakan Google Site yang telah diusahakan, diperkenalkan, diuruskan oleh unit praktikum IPG Kampus Ipoh.
Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian saya mengenai e-portfolio praktikum yang telah saya gunakan sepanjang tempoh praktikum yang lalu menggunakan Google Sites sebagai e-portfolio praktikum yang diperkenalkan oleh unit praktikum IPG Kampus Ipoh. Semoga video ini bermanfaat kepada rakan-rakan yang sedang mencari maklumat tentang e-portfolio praktikum. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like. Jika ada sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan persoalan anda di ruangan komen.